sekali kita masuk ke Ratib Al-Hadah dan sebagainya. Malam dalam 2 minggu malam Jumaat sebagainya ada program tiap. Jadi memang kena ada daya tahan. Jadi punya pun kena ada daya tahan pun. Dan apa pun kita harapkan sama. Ni bila ajak datang tengok asrama dan bantuan, haraplah ni dapat sama-sama bantu kita. Jadi kalau anak-anak balik tidur je, penat je, memang dia penat. Memang dia asrama puas. Jadi laksanakan rutin harian yang mudah-mudahan membentuk syahsiah ni. Jadi anak-anak ni tiap hari pun ada belajar Quran, ada belajar hadis. Jadi kalau kita rasa di asrama banyak berlaku bilangan dan sebagainya, mohon beberapa bantu saya daripada memantau anak-anak. Jadi doakan. Doa itulah senjata kita, ibu bapa dan guru ini. Dan kita mengambil tadi bukannya untuk melakukan jenayah pun. Jadi sama-sama kita mendoakan agar sistem yang kita buat dapat dijalankan dengan teratur. DRO tadi dah ada data driven, ada resilient, outcome based, mengutamakan kepada keberhasilan ataupun pencapaian. Semua kita berusaha nak dapat yang terbaik. Tapi sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita punya pegangan bukan macam orang Jabariyah, semua yang Tuhan tentukan, atau semua yang bergantung pada asal usul kita. Kita ni ahli sunnah wal jamaah tengah-tengah, sederhana kita, usaha memang kita. Tapi dari segi kejayaan, cemerlangan kepunyaan Allah pada kita. Jadi mudah-mudahan kita dapat berusaha beberapa bantu dengan mantau dan doa dan mudah-mudahan anak-anak akan boleh sampai ke cemerlangan. Kalau tak dapat cemerlang akademik, cemerlang syahsiah dia. Balik itu anak yang 5. Sekali-sekali suruh anak yang 5. Walaupun dia terkata 1, mak nak sembahyang, bapak tak ada ni, bapak ada balik kerja, tu anak terkata 1 dan 5. Terus semua nak latih keyakinan diri dia. Memang mereka ini pemimpin masa depan. Kalau tak pemimpin negara, seorang pemimpin keluarga. Dia N pula, navigation. Bila kita dah ada 7, kita kena ada capai matlamat kita. Dengan satu program yang boleh capai matlamat, kita terpaksa yang berlainan. Bila kita buat account, kemampuan anak-anak belajar berbeza, maka kita kena pecahkan kumpulan anak-anak ni. Kadang-kadang pada 3 kumpulan. Ini kumpulan yang sebelah, dia duduk dekat satu bilik lain. Dia belajar dengan jadual yang lain, dengan pendekatan yang lain. Ini anak yang sederhana, duduk dalam kelas dia. Dan dulu berikan kerja ikut kesesuaian agas dia. Bagi anak-anak yang keluar rumah, orang lain cakap buat kerja khusus minggu depan atau dia minggu depan tak tahu, tangguh minggu satu lagi. Minggu satu lagi dah siap hilang pula, buat balik semula lah. Dah buat kata dia, tapi hari bermain pula koyak dah. Itu dia alasan. Sampai kena banyak kali dulu jam. Yang ini yang memang anak-anak yang seumpama ini, kita tak ada keperluan marah dia. Dia ni kekurangan, kita perlu lebih bantuan. Kalau kita marah, kita tak selesaikan masalah ni. Anak-anak ni yang kita sebut, kita buatkan kumpulan yang lain untuk buat belajar. Dia kurang fokus, kena duduk tempat yang guru-guru boleh bantu dia fokus. Jadi itu antara program-program sekolah kadang-kadang berubah-ubah kerana nak dapatkan outcome ataupun hasil yang berbeza. Dari segi output, jumlah program yang kita buat memang banyak. Tapi dari segi program yang mendatangkan hasil, itu outcome kita terpaksa nilai ubah, kita cari kata-kata kerja yang sesuai dengan anak. Jadi untuk itu memang tak tidak sekali-sekali kita perlukan bantuan kewangan yang cukup. Sebab itu sumbangan PIBD kita tahun lepas RM100 dan kita telah beberapa tahun sebenarnya untuk sumbangan daripada ibu bapa untuk cemerlangan RM120, jumlahnya RM150 memang sangat kita perlukan dan memang sangat membantu anak-anak. Dan hari ini insyaAllah tambah lagi dengan tabung untuk bank kita. Bank dah ada dah, tapi tahu dah 2005 itu pun PIBD zaman tu.
Satu keluarga bayar RM100 masa tu untuk dapatkan duit muka bayar pen yang ada dengan PG itu. Lepas tu tahun depan bayar lagi satu keluarga untuk RM100 sampai yang hutang pen. Itu dalam sekolah rakyat boleh hutang. Sekarang dah jadi sekolah kerajaan, tak boleh hutang tidak. Jadi kerana kita kumpulkan dan saya bagi pihak guru-guru dan staf sekolah pengusul untuk mengumpulkan sumbangan kami. Biar disebut ada RM145,000 di pihak juga ni guru dan staf bagi pengusul dapatkan RM50,000 insyaAllah. Jadi belakang pun kita ada pelajarannya hari ini. Kita dah masuk dalam wasiat sebelum ni diharapkan untuk melakukan program-program yang banyak agar outputnya tadi ini dapat kita maksimumkan. Kerana deadline pengarah atau logo ini memaksimumkan keberhasilan, mengoptimumkan pencapaian. Jadi dari segi kita dapat keberhasilan yang banyak, usulnya lebih banyak. Kita harapkan jumlah kembangan PABG 150 yang didapat dikekalkan insyaAllah. Atau tambah lagi bagus, tapi kalau dapat kekalkan pun dah memadai. Dan kita harapkan juga bagi pihak guru-guru tadi berazam bulan 50, 100 sampai dan cara ibu apa pun sedemikian. Kalau nak bagi 1,000 dah, bagi dah sikit, bulannya lebih sikit, bagi lebih sikit. Boleh masuk terus dalam tabung dan wasiat dalam grup bukan tujuan harian supaya dan PABG tahu ini sumbangan bank boleh direkodkan. Ini sumbangan promoter dispenser dekat asrama tadi. Ada 2 tempat bermain, tak cukup, tambah lagi sekolah ada 1 orang wakafkan. Pun kita nak tambah lagi dengan kos virtual 4,900, 29,000 untuk penapis air tadi pun kita buka tabung di belakang. Kata ibu apa boleh masukkan dalam akaun PABG seperti yang kita sebutkan dalam grup dan kita akan ulangkan lagi lah. InsyaAllah petang nanti jadi maklumkan sumbangan daripada sekian. Kalau tak sebut nama pun untuk siapa, untuk tabung mana, nak tabung bank dulu, nak tabung penapis air tadi. Bila usul macam tu kita senang sikit insyaAllah. Tadi dah sampai dekat N pula, jadi navigation pula. Jadi kita nak sediakan program-program yang banyak ni nak bantu anak-anak. Sekolah kita di peringkat daerah, di peringkat negeri, insyaAllah kita payah kembali. Kerana tiap-tiap hari nak main, tiap-tiap hari nak bersukan. Yang terbaru, lagi semalam bahas alam parlimen dapat tempat ketiga. Dari segi MTQ peringkat daerah pun ada Johan, bola balik sukan lelaki Johan, perempuan naik Johan, bola tampar pun itu juga lelaki Johan, perempuan Johan, peringkat daerah. Ini kalau sebagai sekolah agama dapatkan alahkan sekolah-sekolah besar-besar, sekolah yang ada lagi orang Cina, orang India, yang dah pulang saya pandang lagi berbeza kita boleh tahan itu. Jadi ini semua kemudahan pada anak-anak. Nak tambahkan keyakinan diri dia dengan program-program. Biasanya acara majlis kita ini pun anak-anak ni. Tapi anak-anak dah sibuk buat pengajian asrama, dia pun dah sibuk pergi ke Pontian ramai petang ni. Jadi hari ini guru-guru je lah yang berani. Ini efisiensi keberkesanan. Ada banyak keluhan apa-apa. Kadang-kadang saya tak dapat jawab. Tapi biasanya apa yang buat apa dalam grup tu dia akan forwardkan. Bukan kita ada tindakan, akan forwardkan. Kalau kaitan asrama, dalam grup asrama. Kaitan akademik, dalam grup rasmi sekolah. Atau dalam grup G9, grup takbir sekolah. Kita akan masukkan dalam grup tu, ambil tindakan-tindakan atau menimpakan cadangan-cadangan daripada apa. Ada benda yang kadang-kadang kita tak boleh nak respons dulu. Sebab dia punya perasaan tidak masih panjang. Atau kadang-kadang jawapan dia pun memang tak boleh. Ada yang tanya juga dalam ni. Jadi kalau anak-anak yang tak buat asrama, boleh tak datang hari ni? Kalau saya jawab gegang, semua dia tak datang. Jadi benda-benda yang tak boleh. Kadang-kadang yang hidup, ayat pula. Kalau minta ikut, saya memang tak boleh jawab. Kalau saya jawab, dia dia saya besar. Di bini pun dari saya, pasal waktu jawab kat sekolah je, tak. Jadi, pandai-pandailah membuat perkembangan yang sewajarnya mengikut keperluan.
Jadi kalau rasa ada perlibatan dalam aktiviti sekolah dari beberapa hadir, silakan. Yang tak dapat hadir, macam zaman Nabi, apa yang boleh pergi perang bisa sudah pergi perang. Yang tak boleh pergi perang, dia cari rumah lain, jumpa dia atau orang pergi perang. Bakit? Tak boleh juga memberi sumbangan kewangan untuk tentera-tentera fisabilillah misalkan. Jadi kalau tak boleh datang, apa ada lagi program-program lain akan ada di sini, program setiap hari akan ada insya-Allah. Jadi yang terakhir tadi, berkesanan banyak tindakan-tindakan yang kita nilai bagi semula untuk memastikan kalau satu cara tak berkesan, kita cari cara kedua kita akan buat sehingga dia berkesan. Jadi kita harap apa dapat memahami ini, ada masalah-masalah yang boleh kita selesaikan segera, ada masalah-masalah yang mengambil sedikit masa untuk kita selesaikan, ada masalah-masalah yang kita dengan tunggu bantuan kewangan yang banyak yang barulah kita dapat selesaikan insya-Allah. Apapun usaha kita dari semasa ke semasa meningkatkan keberkesanan pengurusan dan tahap untuk anak di asrama, kita berusaha meningkatkan pencapaian anak-anak dalam akademik. Anak-anak ada potensi, kita cuba mengoptimumkan potensi anak-anak. Potensi berbeza, kita tahu anak bertuan pandai, memang kita suruh dia masuk takraw. Bertuan kita beritahu anak saya ini sebenarnya wakil sekolah kita, tapi dia masuk dalam takraw, dia buat takraw. Dan dia tak boleh pergi atau tak minat, kita tahulah. Jadi gunakan jalan itu dengan cara yang berkesan. Jadi ceritakan di maklumat yang lengkap, buat perundingan dengan baik, selesaikan dengan baik, insya-Allah. Setiap anak-anak ini berbeza keperluan dia, mudah-mudahan semua keperluan itu dapat dipenuhi atau disalurkan, dan mudah-mudahan kita dapat mengoptimumkan potensi anak-anak tadi, dan seterusnya mudah-mudahan akan dapat memaksimumkan keberhasilan mereka dalam syakhsiah yang paling pertama, dalam akademik yang keduanya, dan dalam sosial pergaulan dengan rakan-rakan yang ketiga. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan di sini secara ringkas, panjang itu ringkas pun, dengan isi kerja pengarah ini yang dia tetapkan untuk amalan seluruh dan kita sesuaikan dengan persekitaran sekolah kita, diharapkan juga apa dapat jelas, terus bersemangat, komitmen kita bersama-sama. Sekolah ini adalah tempat yang terbaik untuk memastikan anak-anak kita mendapat pendidikan fardu ain dan fardu kifayah, dan mudah-mudahan dia terus berjaya pada masa akan datang dalam segala bidang mengikut potensi yang Allah berikan pada mereka masing-masing. Dan sekolah ini penumpang nama, dan saya sebagai guru penumpang suka, dan mudah-mudahan kita semua berada di majlis ilmu, berada di tempat ilmu, bertempat yang penuh berkah yang akhirat. Sama-sama mudah-mudahan kita menjadi umat Muhammad yang dikasihi oleh Allah dan Rasul itu. Dan sekali lagi sebelum saya akhiri, terima kasih kepada ibu aku yang hadir, yang boleh tahan ke tempatnya ni. Yang buat jauh, ramai juga dikir, tapi penuh kursi. Memang kursi ni kesikirkan sampai nampak penuh. Jadi tadi lah kepada ibu aku yang dapat hadir. Kita insyaAllah apa lagi hari berbuka asrama, akan datang, boleh datang bawa kalipak dan bawa pisang pun boleh. Bawa cadang, bawa kapek dan sebagainya kepada masyarakat kita lagi hari itu. Hutan dan waktu suka dikali tahun kita buat, insyaAllah kita buat lagi. Dan sekali lagi terima kasih kepada keluarga Amiruddin bin Isad, yang mudah-mudahan sebagai ikon sekolah ini dapat anak-anak betul sederhana pada peringkat permulaan, tapi kalau terus berjalan, terus berlari, terus berusaha, insyaAllah akan sampai pada tangga yang tertinggi. Dan kalau tak mampu terpanjat tangga yang tertinggi, dia ada jalan yang lain, semua dia pergi naik di sana. Dia ada lain, dan anak kita dia tak boleh cemerlang naik tangga, suruh lagi naik di. Jadi dia ada laluan lain, insyaAllah. Kita yakin apa yang Allah berikan kepada anak kita adalah yang terbaik. Itu juga apa yang diberikan kepada kita. Sama-sama bersemangat pada program-program aktiviti sekolah ini, dan mudah-mudahan kita semua selain daripada mendapat kejayaan anak-anak dunia ini, insyaAllah bersama-sama akan menaiki kejayaan yang akan kelak.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Haji Hidir bin Haji Ismail, Pengetua SNA Lughatul Quran, di atas ucapan alu-aluan beliau sebentar tadi. Pakaian Minang anggun bergaya, cantik dipakai, majelis rasmi. Orang datang membawa bahagia, tidak ternilai hati dan budi. Para hadirin yang dihormati sekalian, majelis kita akan diteruskan lagi dengan mendengar ucapan sekaligus merasmikan Musyawarah Agung PIBG SMA Lughatul Quran kali ke-19 dan melancarkan dana vel serta penapis air yang akan disempurnakan oleh Yang Berbahagia Dr. Haji Aminuddin bin Ihsan, Timbalan Pengarah Pusat Penyelidikan Fiqh, Sains dan Teknologi Universiti Teknologi Malaysia. Dengan penuh takzimnya, majelis dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Yang Ustaz Tuan Haji Hidir bin Haji Ismail, Ketua SMA Lughatul Quran, merangkap Tok Guru saya yang dihormati Encik Muhammad bin Abdullah selaku Yang di-Pertua PIBG SMA Lughatul Quran, yang dihormati barisan guru-guru penolong kanan Sekolah Arab Lughatul Quran, yang dihormati ahli jawatan kuasa PIBG bagi sesi 2018-2020, yang dihormati para guru, yang dihormati para ibu bapa yang hadir pada hari ini, dan juga kepada sekalian adik-adik Sekolah Menengah Arab Lughatul Quran. Pertamanya saya sebenarnya agak janggal nak sebut Sekolah Menengah Arab Lughatul Quran, kerana dulu kami di sini dipanggil Madrasah Lughatul Quran. Saya ingat lagi ketika itu, ini flashback lah, saya ingat lagi ketika itu kami di Muar, sekolah kami menumpang satu aras dengan sekolah agama Bandar Maharani, dan kami duduk di asrama, di mana di asrama itu kami masak sendiri. Kami masak sendiri, balik sekolah kalau lapar nak kenyang kena masak sendiri. Ketika itu tingkatan 1. Jadi maknanya bila saya melihat dalam keadaan sekarang Sekolah Menengah Arab Lughatul Quran ini seolah-olah menjadi satu kenangan betapa beruntungnya adik-adik sekalian, dan saya yakin dan saya pasti insya-Allah boleh jadi lebih baik lagi daripada saya, insya-Allah. Jadi para hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, berbalik kepada bagaimana pentingnya, saya cuba mengulas ucapan daripada pengetua, daripada mudir. Apa yang dapat dilihat di situ yang saya agak tertarik berkaitan dengan al-murunah, resilient ataupun daya tahan. Kerana dengan daya tahan ini, daya tahan sebenarnya adalah satu
madrasah yang sangat hebat sebenarnya. Dan salah satu daya tahan adalah bagaimana kita cuba menitik beratkan soal yang namanya al-adab. Yang namanya al-adab. Kerana al-adab ini sangat penting. Dan saya merasakan pengalaman saya, sebab itu Ustaz Hidin, bila mana dia mengatakan bahawa saya dulu biasa-biasa saja. Memang saya adalah biasa-biasa saja. Saya bukanlah orang yang achieve dalam setiap peperiksaan, tetapi dia dalam pengajaran dan juga di madrasah Lughatul Quran ketika itu guru kami, para murab menitik berat dalam soal al-adab. Dan al-adab ini dia boleh memberikan satu kekuatan bukan saja di sekolah, tetapi apabila melepasi zaman sekolah, sangat penting. Dan saya merasakan sendiri dengan keputusan yang terbaik, tetapi dengan keberkatan doa. Ketika itu saya ingat lagi mudir Ustaz Ali Abu, mungkin di sini ada yang guru yang sama, Ustaz Ali Abu. Ketika itu saya minta nasihat, minta doa dan sebagainya. Maknanya setiap kali saya nak menghadapi peperiksaan yang besar, ketika itu saya menghadap beliau, minta doa. Main pula tanya. Jadi, dan doanya begitu mustajab. Saya meyakini doanya itu begitu mustajab. Ini dah mic yang ketiga ni, terkena virus agaknya. Dan pada ketika itu saya merasakan doa itu sangat mustajab. Doa daripada guru sangat mustajab. Dia doakan saya supaya yang pertama faqih dalam bahasa Inggeris. Ketika itu saya minta dia doakan saya supaya faqih dalam bahasa Inggeris. Dan saya merasakan doa itu sangat mustajab. Okey. Jadi saya merasakan bahawa doa itu sangat mustajab. Sehingga kan saya berjaya dalam keadaan yang sekarang ini, alhamdulillah. Saya merasakan itu di antara doa yang mustajab bagi saya. Tidak termasuk juga doa-doa daripada ibu saya dan sebagainya. Jadi apa yang nak saya pertekankan di sini dalam konteks yang dikatakan sebagai resilient ataupun daya tahan ataupun al-murunah itu, dalam konteks adik-adik, dalam konteks adik-adik dalam suasana pengajaran dan pembelajaran yang sangat competition, sangat compete. Saya nak maklumkan, kalau adik-adik berminat menjadi lecturer, menjadi pensyarah, salah satu requirementnya yang biasanya ramai orang tidak boleh masuk, salah satunya adalah SPM bahasa Inggerisnya A1 ataupun A2. Itu mesti. Jadi maknanya dah boleh target. Kalau berminat menjadi lecturer, walaupun kita sudah ada PhD, tetapi di peringkat SPM itu dikira sama ada A1 ataupun A2. Kalau tidak, kita kena mengambil sijil IELTS ataupun TOEFL.
Dia atas sikit daripada muat. Jadi maknanya dan band mesti band 6 ke atas, 6 above. Jadi itu di antara cabaran-cabaran. Dan saya merasakan kalau dalam suasana pembelajaran di sekolah Lughatul Quran dalam keadaan yang sedemikian yang sekarang ini, saya yakin adik-adik boleh lebih hebat daripada itu. Boleh pergi kepada bahasa Arab, boleh pergi ke bahasa Inggeris, insya-Allah. Dan kalau boleh ada kredit bahasa-bahasa asing yang lain, sebagai contoh bahasa Perancis, bahasa Jepun, bahasa Korea. Ini di antara daya tahan yang perlu kita ada untuk kita lebih daripada orang lain. Kalau kita ada bahasa Arab pun sebenarnya satu kredit yang sangat besar. Tapi kalau kita ada tambahan bahasa yang lain, bahasa Perancis, saya boleh sikit-sikit, pernah belajar di sana, sikit-sikit bolehlah, jangan terhilang dah, sebab tak lama di sana. Jadi maknanya bahasa sangat penting. Dia akan memberikan kekuatan, daya, confident, level confident kita bila mana kita menghadapi dalam keadaan yang umum ataupun yang tidak secara personal. Saya akui, saya dulu nak bercakap di sini pun agak susah, agak sukar. Tetapi masa mematangkan kita, pembelajaran mematangkan kita, dan environment juga mematangkan kita. Dan yang paling penting adalah daya tahan. Kerana daya tahan itulah yang memberikan kita satu kekuatan untuk kita menginjak satu anjakan paradigma yang lebih tinggi lagi, dan kita tidak akan menoleh ke belakang. Dia tidak akan menoleh ke belakang. Tetapi syarat yang paling besarnya yang saya nampak, yang telah saya lalui sendiri, adalah adab. Al-adab itu sangat penting. Kalau kita tengok ulama-ulama terdahulu, bagaimana mereka mempelajari adab lebih lama daripada ilmu itu sendiri. Kerana di situ ada satu istilah yang namanya barakah. Tadi Ustaz Idil pun ada sebut barakah itu. Memang betul, saya merasai keberkatan itu. Barakahnya kita apabila kita beradab dengan guru, barakahnya itu kita akan rasakan sepanjang hidup kita. Sepanjang hidup kita, kita akan merasakan keberkatan itu. Dan saya selalu sebut di mana-mana, sangat penting barakah ini. Sebab itu dia perlu seiring akademiknya yang cemerlang dan sahsiahnya yang terpuji. Sahsiahnya yang terpuji, dia perlu seiring. Dia perlu seiring. Itu. Dan begitu juga dengan saya punya pengalaman juga ibu bapa saya. Ibu bapa saya bukanlah orang yang mengaji tinggi, tetapi dengan keberkatan bagaimana dia meletakkan guru itu sebagai satu platform yang sangat tinggi. Dia meletakkan guru sebagai satu taraf yang sangat tinggi dan meletakkan kepercayaan yang sangat tinggi kepada guru itu, dan akhirnya anak itu menjadi seorang manusia. Dan kemenjadian anak itu menjadi seorang manusia. Guru mengajar anak-anak itu bukanlah untuk pandai semata-mata, tetapi guru mengajar anak itu supaya anak itu menjadi manusia, supaya anak itu menjadi manusia. Sebab itu saya dapat merasakan arwah ayah saya, dia mendidik anak-anak kami 10 adik-beradik. Alhamdulillah dalam 10 adik-beradik itu ada yang jadi doktor, ada yang PhD, ada 3-4 orang. Tetapi dengan income yang tidak begitu besar, kerana dia meyakini bahawa rezeki anak-anak itu lebih besar daripada dia. Dia yakin. Yang penting apa? Yang pentingnya adalah bagaimana dia nak menitik beratkan soal agama dalam diri anak-anak. Kerana bila diri anak-anak itu memiliki
pegangan agama yang sangat kuat, maka insya-Allah soal rezeki, soal tuah dan sebagainya, dia akan seolah-olah mengundang, seolah menjadi magnet. InsyaAllah tuan-tuan kena yakin itu. Sebagai ibu bapa, tuan-tuan kena yakin, yang penting adalah agama mereka, akidah mereka. Soal apa tadi saya katakan, soal rezeki, insyaAllah dia lebih besar daripada anak-anak ini, lebih besar daripada kita. Anak-anak ini rezekinya lebih besar, lebih baik, insyaAllah. Dan itu yang saya melalui. Jadi itulah dia, sedikit perkongsian yang boleh saya berikan, walaupun tidak banyak, tapi saya merasakan sekolah ini, dulu namanya Madrasah Lughatul Quran, memberikan satu sentimental value. Walaupun ketika itu saya berada dalam keadaan pelajar yang tidak begitu cemerlang, tidaklah begitu cemerlang, tetapi kalau tanya Saidi pernah rotan saya. Ketika itu saya ponteng, saya panjat pokok. Di sebelah asrama tu ada pokok, saya panjat pokok jauh. Dan macam mana dia boleh nampak? Saya ingat lagi, saya dia boleh nampak. Dan saya turun, saya kena denda. Itu dia. Tapi dia mengajar saya. Dia mengajar satu erti kehidupan, satu yang dinamakan sebagai al-murunah, daya tahan manusia itu untuk menjadi lebih baik. Kadang-kadang dia tidak nampak ketika itu. Sebab itu kalau anak-anak yang tidak cemerlang, jangan kita rasa anak itu tidak ada masa depan. Jangan kita rasa begitu. Kerana ada jalan lain. Mungkin tak naik tangga sebelah sini, mungkin ada tangga sebelah sini, mungkin ada lift dan sebagainya. InsyaAllah ada rezeki-rezeki yang Allah Ta'ala lorongkan kepada mereka ini. Jadi mudah-mudahan, saya ingat, saya pun tak boleh cakap banyak sangat, dah pukul berapa dah, jadi mudah-mudahan kita semua mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di atas usaha kita mendidik anak-anak kita, di atas usaha guru-guru di sekolah menengah Arab Lughatul Quran ini mendidik anak-anak, mendidik adik-adik supaya menjadi seorang manusia, supaya menjadi seorang manusia yang berguna di dunia dan juga di akhirat. InsyaAllah saya pun sama-sama mendoakan. Jadi saya ingat cukup setakat itu saja. Dengan ini, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik dan Mesyuarat Agung PIPG kali ke-19, dan juga melancarkan dana van dan penapis air Sekolah Menengah Arab Lughatul Quran. Dengan itu saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Haji Aminuddin bin Ihsan, Timbalan Pengarah Pusat Penyelidikan Fiqh, Sains dan Teknologi Universiti Teknologi Malaysia, di atas ucapan dan kesudian menyempurnakan perasmian Mesyuarat Agung PIBG SMA Lughatul Quran kali yang ke-19 dan pelancaran dana van serta penapis air. Hanya usaha sedarkan daku, menegur lalu, menyapa lama. Hasil usaha jerihnya tungku, mekar selalu disebut nama. Para hadirin yang dirahmati sekalian, kita teruskan majlis ini dengan acara yang dinanti-nanti, yaitu penyampaian hadiah kepada penerima anugerah kecemerlangan akademik bagi peperiksaan tahun 2019. Maka dengan ini dijemput yang dihormati Encik Muhammad bin Abdullah, yang Dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Menengah Agama Lughatul Quran, diiringi oleh yang dihormati Ustaz Ilham bin Imam,
PK Al-Ehwal Murid bagi menyampaikan anugerah kepada pelajar cemerlang peperiksaan SIB, SNRA dan PT3 bagi tahun 2019. Majlis dengan ini mempersilakan. Majlis dimulakan dengan anugerah bagi pencapaian peperiksaan sijil intensif bahasa SIB. Dipersilakan Syarifah Hadirah binti Syed Muhammad Hafiz Fikri dengan pencapaian Mumtaz. Seterusnya, pencapaian dalam sijil menengah rendah agama SNRA dimulakan dengan Nur Elvina Dayana binti Mas'ud dengan pencapaian 3 Mumtaz 3 Jayid Jita. Seterusnya dijemput Muhammad Herul Yanzan bin Fazli dengan pencapaian 4 Mumtaz dan 2 Jayid Jita. Seterusnya dijemput Farah Wardina binti Ruslan dengan pencapaian 4 Mumtaz 2 Jayid Jita. Dijemput saudari Khairul Nisa binti Zainuddin dengan pencapaian 4 Mumtaz dan 2 Jayid Jita. Dijemput Siti Nur Fadlina binti Fazli dengan pencapaian Mumtaz Sufi. Seterusnya kita beralih pula ke pencapaian pentaksiran tingkatan 3. Dijemput saudari Nur Balkis binti Azlishan dengan pencapaian 7A. Dijemput Muhammad Aziz Syahir bin Zulkarnain dengan pencapaian 7A. Seterusnya dijemput saudari Nur Wahidah binti Sarudi dengan pencapaian 7A. Seterusnya dijemput Alia Nur Hamizan binti Madon dengan pencapaian 8A. Dijemput saudari Khairul Nisa binti Ramdan dengan pencapaian 9A. Selanjutnya dijemput Muhammad Haziq bin Sazni dengan pencapaian 9A.
Hamzah binti Zamri dengan pencapaian 90. Seterusnya dijemput Siti Kharijah binti Muhammad Haznizah dengan pencapaian tertinggi mendapat 12A. Seterusnya pencapaian bagi sijil menengah agama dengan pencapaian Dr. Sufi dijemput saudari Asyiah Nabilah binti Abdul Rahman. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad bin Abdullah dan Ustaz Ilham bin Imam di atas penyampaian anugerah sebentar tadi. Majlis diteruskan sekali lagi dengan menjemput yang berbahagia Dr. Haji Aminuddin bin Hasan, Timbalan Pengarah Pusat Penyelidikan untuk Sains dan Teknologi Universiti Teknologi Malaysia, dengan diiringi yang berusaha Tuan Haji Hidin bin Haji Ismail, Pengetua SMA Lughatul Quran, bagi menyempurnakan penyampaian anugerah bagi peperiksaan SMA, SPM dan juga Sijil Tinggi Agama Malaysia. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Kita mulakan dengan pencapaian terbaik Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Dijemput Muhammad Hazim Safi bin Hadi Syahrul dengan pencapaian 6A. Seterusnya dijemput Nur Afrina binti Yusman dengan pencapaian 7A. Dan dijemput ke pentas saudara Khairul Emir Haikal bin Khairul Huda dengan pencapaian tertinggi 9A. Sumbangan dan hadiah juga disampaikan oleh Persatuan Sejarah ataupun Panitia Sejarah. Terima kasih. Kita teruskan lagi dengan pencapaian Sijil Tinggi Agama Malaysia. Dijemput Saudara Ahmad Abrar bin Muhammad Zahid dengan pencapaian Jalil Jidan. Selanjutnya dijemput Huda Faikah binti Nur Hasim dengan pencapaian Jalil Jidan. Dijemput saudari Aina Nurah binti Zain dengan pencapaian Jaya Jidan. Dijemput Muhammad Nasri Hakim bin Kamisan dengan pencapaian Jaya Jidan.
Seterusnya dijemput Saudara Muhammad Nur Hakim bin Hizam dengan pencapaian Jayyid Jiddan. Seterusnya dijemput Saudari Aida Nur Afia binti Ahmad Dani dengan pencapaian Jayyid Jiddan. Dijemput Saudari Nurul Balkis binti Musin dengan pencapaian Jayyid Jiddan. Seterusnya dijemput Saudara Muhammad Adam Raihan bin Muhammad Nasir dengan pencapaian Jayyid Jiddan. Dan yang terakhir dijemput Saudara Hamzah bin Aswad dengan pencapaian Jayyid Jiddan. Tahniah diucapkan kepada penerima-penerima anugerah Kesebelangan Akademik. Majlis